lah untuk tuan-tuan semua. Okey, sekejap tuan Saya masih tak boleh lagi untuk untuk share saya punya slide, tapi tak apa. Okey. Okey, sambil-sambil itu saya akan berkongsi sedikit sebanyak berhubung dengan jenis remaja lah. Sebelum ni kita ada video, sedikit video tentang jenis remaja ni lah. Okey. Untuk pengetahuan semua, okey, program jenis remaja ni telah ditubuhkan pada 2010. Okey, bermakna pada tahun ni adalah tahun yang ke-11. Okey, penubuhannya. Okey, di bawah Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Di mana nama program ni sebelum ni dia dikenali sebagai Perkasa Remaja, iaitu di bawah Permata Negara. Okey. So saya rasa ada yang ingat dan perasan program ni lah. Okey. Okey, program ni bertujuan memberi kemahiran kepada golongan sasaran, terutama para para remaja lah, golongan remaja yang disasarkan yang iaitu berumur pada 13 hingga ke 19 tahun. Okey. Sehingga kini program ini telah melatih hampir ke 10,000 orang pelajar yang mengikuti kelas kemahiran di setiap pusat komuniti. Okey, untuk pengetahuan semua program ni dijalankan dan diselaraskan iaitu pada tiga tempat lah, tiga kawasan, iaitu pertama di seli pantai, di Pantai Dalam, kedua di PPR Desa Rejang, dan ketiga adalah PPR Kampung Muhibah. Okey. Okey, setakat ni walaupun program ni berada di dalam MCO, okey, tapi kelas tetap berjalan seperti biasa setiap minggu. Diadakan melalui kelas Google Meet lah. Okey, selain daripada kelas fotografi ni, ada juga kelas yang lain seperti kelas muzik, vokal dan muzik, kek dan pastry, dan kelas kecantikan, dan ada lagi iaitu kelas button bash. Okey. Saya minta maaf, ada teknikal sikit. Sekejap admin boleh ni tak, saya punya klik untuk present now ni tak boleh. So adakah kalau ikut kan saya dah buka ataupun mungkin Cikgu Syukri boleh pass dekat saya menerusi WhatsApp, sebab kami dah buka dia punya open access untuk presenting. Oh, okey, sekejap maaf, sekejap. Cikgu boleh cuba lagi sekali. Oh, saya cuba sekali lagi Tak boleh lah, dia kata error. Dia can't share. Okey. Subjek seterusnya, minta maaf. Sekejap Okey, tak apa, saya share sekejap. Okey.
Sementara kita menunggu orang kata slide ni orang kata berfungsi, saya mohon maaf atas kesilapan teknikal. Okay, macam you all tahu sekarang ni medium yang agak luas untuk editing gambar. Sekarang ni hampir keseluruhan jenama handphone telah ada apps-nya untuk memudahkan gambar-gambar yang diambil untuk dikonvertkan, dimudahkan untuk gambar tu menjadi cantik mengikut preset-preset yang ada lah. Tetapi apa yang ditekankan dekat jenis remaja ni, sebenarnya kita mengajar mengikut sekuen, iaitu peringkat untuk mendalami tahap editing Photoshop. Pelajar-pelajar fotografi ini melalui proses iaitu mesti menghadiri kelas basic fotografi 1 dan 2, dan seterusnya dia naikkan level kepada level intermediate. Dan untuk peringkat yang seterusnya iaitu peringkat advance, memang salah satu subjek yang akan diajar adalah editing dengan Photoshop. Jadi untuk orang kata sharing pada malam ni, saya rasa tak ada masalah, sebab kita hanya orang kata memberi orang kata sharing, mudah-mudahan untuk orang kata memberi maklumat dan orang kata daya kreatif lah untuk lebih faham tentang cara editing. Okay, saya masih mencuba lagi editing untuk present slide saya ni, sebab saya tak puas untuk ni lah, untuk nak bercakap tanpa ada rujukan. Okay. Okay, untuk mungkin dekat sini kita ada barisan tenaga pengajar yang lain, iaitu ada 4 orang lagi tenaga pengajar, iaitu Cikgu Mazlan, Cikgu Syahira, Cikgu Murni dan Cikgu Syafiq. Beliau akan sharing juga mengikut part-part yang kami sediakan untuk memberi sharing untuk malam ni lah, insyaAllah. Tapi saya rasa kalau Cikgu Mazlan boleh buka untuk slide dia, saya rasa boleh silakan Cikgu Mazlan dulu untuk meneruskan orang kata slide dia. Okey, dekat sini kami bahagian jenis remaja mengalu-alukan kepada orang luar sana untuk sama-sama join kalau berminat untuk join jenis remaja ni, iaitu kita ada 3 tempat, Pantai Dalam, Desa Rejang, Sirampai dan Muhibah dekat Bukit Jalil. So you all boleh pilih untuk menghadiri kelas lah yang diadakan pada setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad. Okey. Jadi kelas kemahiran ni insya-Allah kita akan mengiktiraf CJ kemahiran yang mengikut level-level yang dilalui lah. Okey, Cikgu Mazlan macam mana? Okey, Cikgu Mazlan, boleh buka slide? Cikgu Mazlan?
Okey, terima kasih pada Cikgu Syukri untuk pembintangan kali ini. Harapnya semua okey. Alhamdulillah saya boleh share kat sini. Sekejap Cikgu Lan. Saya rasa Cikgu Syafiq dah dapat slide Cikgu Syukri. Boleh Cikgu Syafiq playkan? Okey. Okey, kejap Okay, Cikgu Syafiq, go ahead. Sekejap Cikgu Lan. Okey, tak apa. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Slide saya terbuka juga. Okey. Terima kasih Cikgu Syafiq, Cikgu Jibam. Okey. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, macam saya terangkan tadi, ditubuhkan pada 2010. Okey, dan kelas yang dijalankan sejak 2010 adalah seperti kelas fotografi, pastry and cake, vokal, muzik, kecantikan dan button bash. Okey. Next. Okey. Okey, macam saya beritahu tadi, kita akan mengajar untuk kelas fotografi ini untuk 3 peringkat, iaitu basic fotografi 1 dan 2, intermediate level dan advance. Okey, untuk pengetahuan semua kelas pengajaran di jenis remaja adalah percuma. Okey, tiada bayaran langsung. Okey. Kami dekat sini ada misi, iaitu akan mengajar student kami from zero to hero, from nothing to somebody. Okey, insyaAllah kami punya rekod-rekod yang baik, di mana kebanyakan kelas-kelas kami yang dihadiri oleh pelajar-pelajar mempunyai kemahiran dan selepas belajar, alhamdulillah banyak menceburkan diri dalam bidang fotografi, terutama dalam bidang foto perkahwinan, iaitu wedding photographer. Dan ada juga daripada kelas kami melanjutkan pelajaran dalam diploma fotografi di UiTM. Okey, next. Okey, ini adalah sedikit gambar-gambar sejak penubuhan kelas jenis remaja 2010. Okey, next. Okey, kita sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada student kita, iaitu mereka didedahkan kepada sesi outdoor, termasuk juga kita juga pergi ke kawasan-kawasan yang dipikir untuk boleh membantu untuk meninggikan taraf tahap ilmu fotografi itu sendirilah. Contohnya kami kami pergi ke Royal Belum pada 2019. Okey, next. Okey, saya nak share barisan tenaga pengajar, iaitu saya sendiri mengajar di Desa Rejang, dan Cikgu Mazlan, okey, dia mengajar di Seri Pantai, okey, dan seterusnya Cikgu Syaira, dia mengajar di Kampung Muhibah, dan sama juga Cikgu Syafiq Musa, iaitu di Kampung Muhibah, dan seterusnya Cikgu Murni Nabila di Seri Pantai. Okey, ini adalah tenaga pengajar daripada kelas fotografi. Okey. Okey, untuk sharing ni, okey, untuk sharing dia kata Photoshop ni. Okey, Photoshop ni kalau simple word ni dalam bahasa Inggeris ni, mana dimelayukan, mana dipanggil kedai foto lah. Okey, kedai foto ni kata dia dah kata ringkaskan, dan short form dia adalah PS. Okey, iaitu Photoshop ni dia adalah menyunting grafik yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe System yang dihaskan untuk penyuntingan gambar dan membuat kesan gambar. Okey, yang ni memang you all tahu, okey, selama ni pun gambar-gambar yang
yang ada di mana-mana media ataupun media elektronik, media masa ataupun ni kebanyakan akan menggunakan editing untuk membuat touch-up gambar. Okay, next. Okay, Pilisan ni memang diakui banyak digunakan oleh jurugambar digital dan pengurusan iklan, iaitu terutama pada graphic design. Okay, next. Okay, makna dulu Adobe Photoshop ni dulu dia bermula daripada awal-awal lagi, iaitu macam saya pernah guna, iaitu CS2. Okay, sehinggalah sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak guna yang latest adalah Adobe Photoshop CC 2020. Itu adalah yang terbaru. Okay, untuk harganya kalau nak beli memang agak tinggi, iaitu hampir RM1,000, sebab itu ada lesen. Okay, so insyaAllah selepas ini kita ada banyak penerangan tentang editing Photoshop, sebab saya lebih menjelaskan untuk pengetahuan am dulu. Okay, next. Okay, dengan itu saya persilakan Cikgu Mazlan, untuk meneruskan penerangan subjek seterusnya. Dipersilakan Cikgu Mazlan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, saya harap dapat sharing kita punya program malam ni. Assalamualaikum, apa khabar semua? Alamak, saya tak ada sharing. Okey, alhamdulillah boleh buka kat sharing ni. Saya harap malam ni tak ada gangguan database lah. Okey, untuk permulaan ni, terima kasih Cikgu Sukri. Nama saya Mazlan bin Zulkarnaini, salah satu alumni pelajar daripada Genius Remaja atau dikenali dulu sebagai Perkasa Remaja. Okey, saya dilantik di pusat komuniti Seri Pantai sebagai cikgu pada tahun 2015. Okey, baik tuan-tuan. Sebelum kita mulakan topik image file layout atau susun atau file gambar. Okey. Sebenarnya saya di sini adalah seorang fotografer wedding. Untuk sebagai fotografer wedding. Sebelum memulakan sebarang olahan atau editing gambar, saya harus membuka beberapa file untuk disusun. Macam kita kat rumah, kadang-kadang perempuan pun tahu sebelum kita masak kita mesti susun apa setiap juadah, apa setiap ramuan dan rempah yang perlu kita masak lah. Contoh kat sini kita ada file-file yang perlu kita sediakan. Contohnya kalau kita buat job wedding, tak kira apa job sekalipun, kita kena sediakan platform-platform tertentu dalam beberapa file yang boleh untuk kita akses. Salah satunya, contoh saya dah sediakan satu file kat sini atas nama pengantin tu sendiri pada tahun bila dan bulan bila. So dalam masa yang sama, saya perlu sediakan beberapa file lagi. Contoh kalau file macam ni, kita nak pilih gambar memang tak tersusun lah, nak ikut flow yang sebenar daripada A to Z. Misalnya saya adalah fotografer untuk wedding. So saya kena susun step by step daripada A to Z. Contohnya susunan ni dia lebih pada program tu sendiri. Contoh kalau nikah, kita akan susun flow-flow dia daripada permulaan acara sehinggalah habis acara tu sendiri. Tujuan dia untuk memudahkan kita mengedit gambar dan memilih gambar tu sendiri. Okey. Maaflah saya gugup malam ni. Ini adalah first time kita invite warga net yang terlalu ramai. Sebelum ni kita buka pada kelas biasa saja. Okey. Dekat sini ada beberapa keping contoh gambar sebelum kita editing. File-file ni mewakili setiap apa yang kita perlu tahu dan apa perlu kita lakukan lah. Dan kat sini sebelum memilih gambar, kita perlu tahulah yang mana gambar-gambar tu okey untuk diedit ataupun sesuai untuk dijadikan album. Salah satunya contoh beberapa gambar yang ada kat sini. Kalau nampak lah, sorry lah gambar dia terbalik. Contoh gambar-gambar yang perlu saya pilih seperti ni lah. Gambar ni tak sesuai untuk dimasukkan dalam album. Kita perlu kepercayaan dan teknik yang betul sebelum
memulakan penggambaran. So dekat situ ada pemikiran yang apa orang kata lebih efisien lah untuk mendapatkan hasil gambar yang sempurna. Okey. Lagi satu, ada juga yang bertanya pada saya kenapa perbezaan perbezaan gambar JPEG dengan RAW. Okey. Perbezaan gambar JPEG dengan RAW ni adalah RAW ni dia lebih besar kapasiti dia. Sebab apa saya cakap lebih besar? RAW ni menggunakan ruang yang terlalu besar daripada JPEG. Okay, ruang lebih besar maksud dia boleh dalam RAW ni dia boleh reducekan hasil tu lebih tinggi. Kalau JPEG ni dah ada maksimum dia ada separuh. Contoh dia skala dia 1 sampai 10 kita boleh gunakan RAW, dan 1 hingga 10 tak sampai pun sampai 10 kita hanya gunakan JPEG. So dekat sini kalau kita gunakan RAW, misal kata tuan-tuan dan perempuan semua memakai SD card ataupun SD card yang lebih kurang 16 ke 32 gig, kalau guna RAW rasa saya tak berbaloi lah. Okay, tak berbaloi sangat untuk menggunakan RAW. Sekiranya kalau nak gunakan RAW, ada medium-medium tertentu yang boleh kita gunakan RAW. Tapi seeloknya kita gunakan JPEG untuk dapat memaksimumkan lagi penggunaan SD card tu sendiri. Okey, baik. Okey, perbezaan. Okey, baik. Okey, dalam masa yang sama kita kena tahulah mana kita nak susun, flow apa yang perlu kita susun gambar-gambar ni. Lagi satu, kadang-kadang ada juga student saya bertanya. Bertanya tentang, dan mungkin saudara-saudari perempuan dan tuan-tuan ada bertanya kenapa kita tak boleh gunakan gambar phone dan perbezaan gambar phone dengan gambar dalam DSLR. Okey, punca dia sebab dia punya resolution saya sasul dia berbeza daripada DSLR. Kalau kita nak juga edit, sekiranya kita nak edit juga gambar-gambar tu memang boleh, tetapi hasilnya tak menarik seperti mana kita menggunakan DSLR. Contohnya saya bagi dekat sini sedikit. Okey, dekat sini saya ada 2 gambaran yang membezakan DSLR dan phone. Okey, saya yang gambar ni saya menggunakan Samsung yang ni A51 dan yang ini adalah DSLR Canon D60D. Okey, cuma nak membezakan gambar tu adalah menarik untuk kita edit masa menggunakan Adobe Photoshop adalah dari segi ketajaman gambar tu sendiri. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan adik-adik semua nampak kat sini, ini adalah gambaran daripada DSLR. Okey, kalau kita zoom jauh mana pun gambar dia takkan nampak terlalu pecah. Dia tak terlalu nampak pecah walaupun saya zoom dekat sini anggaran dia 200%. 200% dan gambar ni dia takkan nampak terjejas langsung walaupun butiran dia nampak macam agak blur. Saya harap tuan-tuan dengan adik-adik perempuan semua dapat tengok, dapat nampak gambar ni lah. Saya harap insya-Allah. Okey, perbezaan pula pada gambar yang ni adalah gambar phone. Walaupun kita nampak dia sharp tetapi dia tak menarik langsung. Okey, kita zoom pada kapasiti 200. Okey, gambar tu memang dia high noise. High noise ni dia pecah, tak mewakili resolusi ataupun kapasiti kemampuan untuk kita edit. Kalau kita nak edit juga boleh, tetapi gambar tu akan jadi seperti gambar cat. Saya pernah tengok ada satu pameran dulu, saya tak ingat kat mana. Gambar tu memang kita boleh dapat tangkap sendiri. Gambar tu memang banyak gambar tu memang terselah lah. Dia dapat tahu daripada mana hasilnya DSLR atau foto. Kalau gambar tu dia edit menggunakan phone ataupun dia ambil menggunakan handphone ataupun DSLR, kita boleh bezakan. Kalau gambar foto ni dia akan jadi macam gambar cat minyak.
Melainkan sekarang ni teknologi dah tinggi, ada phone yang mampu boleh untuk ambil gambar menggunakan handphone, tapi ada separuhnya yang tidak boleh. Okay. Rasanya laju kot apa yang saya cakap ni. Okay. Okay. Rasanya mungkin kita akan sekejap saya semak, takut terlupa mana yang tercicir. Okay. Saya harap perempuan dapat tahulah dekat mana permulaan yang perlu kita ada untuk mengasingkan setiap gambar. Contohnya kita kira lah apa job kita buat dan apa aktiviti yang kita buat. Kita harus membuat filing gambar-gambar kita, susun atau gambar-gambar kita daripada A to Z. Contohnya sekiranya kita berada di majlis-majlis tertentu seperti formal tak formal, okay, dia ada flow dia tertentu. So dari situ kita boleh guna pakai dia sebagai pendekatan untuk kita memudahkan kita untuk buat editing dalam proses editing. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, mungkin rasanya saya pun ambil masa tak lama, hanya just penerangan sedikit saja. Allahu Akbar. Okey, baik. Rasanya itu saja penerangan saya adalah mengenai image file layout susun atau file gambar. Okay. Seterusnya mungkin kita akan mula belajar tentang tools-tools yang berada di Adobe Photoshop. Okay. Saya harap kawan saya akan menerangkan apa itu tools dalam Adobe Photoshop, iaitu saya akan serahkan mic ini kepada Cikgu Murni. Okay, Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Okay. Wow, ramailah malam ni. Berapa ramai saya tanya malam ni dekat semua yang ada. Kalau boleh buka kamera. Berapa ramai yang dalam ni yang remaja? Boleh angkat tangan? Berapa ramai yang remaja? Boleh angkat tangan? Sebab saya tengok ramai remaja-remaja dalam ni. Wah. Apa khabar remaja-remaja semua? Betul, kita menuntut ilmu tu tak kira apa pun umur kita, janji tuntut ilmu. Betul-betul. Yang penting semangat. Okey, sebelum saya start, saya nak informkan sedikit. Dalam grup chat tu ada pesanan penaja, ada grup Telegram, ada link grup Telegram. Siapa yang nak join kelas fotografi, boleh klik dekat link Telegram tu dan terus masuk. Tak perlu spam banyak sangat nombor telefon anda kat situ. Nanti ramai pula yang PM tepi. Okay. Sebab sini ramai remaja kan. Okay, tanpa ini semua ni boleh tak saya dengar suara sikit? Semua buka mic sikit semua, saya nak dengar suara student-student saya. Hai. Hai semua. Ada student tu. Hai. Assalamualaikum. Baru dah syok dengan suara semua. Betul. Ramai remaja perempuan ni. Hai semua. Okay. Hai Daya Bakar. Hai Sofia J. Hai Nurul Jami. Hai Cikgu Murni. Hai Nurul Hidayah. Alright. Okay, mari kita teruskan dengan slot yang seterusnya. Ya, Azizah Salihan, samalah remaja purba. Betul-betul, saya pun purba dah. Okay, mari kita teruskan dengan sesi yang seterusnya. Untuk part saya akan membentangkan mengenai tools di dalam Photoshop. Okay, semua dah nampak saya punya screen? Semua dah nampak? Boleh saya dengar? Ada yang tak nampak tak? Nampak. Okay, boleh saya dengar feedback? Ada nampak? Nampak tak? Kalau nampak, jerit nampak. On the way. Okay, nampak. Nampak kak? Alamak. Okay. Sebelum kita nak teruskan, mungkin ada yang tak tahu yang Adobe Photoshop ni ialah perisian apa. Adobe Photoshop ni ialah merupakan perisian editing yang mana dalam kata lain dia boleh membantu kita untuk edit. Edit tu orang kata
enhance gambar, menambah baik gambar, memanipulasi gambar, menjadikan gambar kita tu akan jadi gambar yang lebih baik. Okey, bila kita dah download Adobe Photoshop dalam laptop kita, dalam komputer kita, kita klik dekat dia punya icon tu, dia akan keluar layout macam ni. Inilah layout Photoshop. Okey, untuk layout ni Cikgu Murni gunakan Adobe Photoshop versi CC yang lama, okey. Ada yang baru, tapi dia lebih kurang je, dia tak ada banyak beza, cuma dia ada tambah beberapa feature baru. Feature baru dia tu ada 2-3 je lah feature baru, okey. So dekat sini untuk perhatian semua, sila jot down sebab nanti bila awak buka Photoshop opening, awak tak tahu mana nak tekan ni, banyak ni. Banyak button nak tekan ni, atas ada, tepi ada, kiri ada semua, okey. Tulis, okey. Alright, kita mulakan. Okey, yang bermula sekali kita tengok kat tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni, yang dalam kotak merah ni, ini dia dikenali sebagai working area. Okey, working area ni adalah tempat yang mana kita akan import gambar masuk dalam ni dan kita akan edit kat sini. So semua gambar yang kita edit, bukan saja gambar lah, contoh macam poster ke, kita buat manipulasi ke kat sini, semua kita akan nampak dekat area sini. Okey, seterusnya kita akan tengok dekat bahagian atas ni. Kalau dekat bahagian atas ni yang dalam kotak merah ni, bahagian atas. Okey, atas ni dia panggil sebagai menu bar. Okey, yang mana kita pergi kat sini, sini ada berbagai-bagai button untuk menu bar. Menu bar ni akan bawa kita ke beberapa tempat lah. Kita boleh import gambar kat sini, edit gambar, layer gambar, select gambar, semua dekat sini. Filter pun ada dekat sini. Okey, tapi kita tak pergi detail sangat malam ni. Sebab malam ni kita bagi you guys banker, crash course je. So dekat crash course ni, nak tahu lebih, kena join kelas kita orang. Okay, yang seterusnya, saya akan tunjukkan yang dekat atas ni, dekat bawah menu bar tu ada satu lagi bar yang banyak ni, banyak ikon-ikon dekat sini ni. Lepas tu dekat belah tepi pun ada banyak ikon-ikon. Dan dekat bawah ni pun ada ikon tombol-tombol ni. Apa benda ni kan cikgu? Cikgu ni apa ni cikgu ni? Banyak sangat saya tak tahulah. Okey, yang ini dikenali sebagai adjustment bar. Okey, so setiap kali kita buat satu transition, satu layer, satu additional footage kat dalam tu, kita boleh gunakan ni untuk kita adjust. So dekat sini kita adjust lah kita punya layer tu. Kita nak dia punya opacity ke. Macam contoh kat sini ada macam font. Dekat sini kita boleh adjust kat situ. Okay, tapi not too details about that. Okay, so adjustment layer ni, adjustment bar ni jarang orang pakai. Tapi siapa yang go deeper, yang nak tahu lebih, kena join class. Okay, seterusnya saya akan cakap mengenai yang dekat tepi ni. Cikgu, tepi ni apa ni? Ada color-color ni cikgu. Inilah dipanggil sebagai color panel. Color panel lah, kita nak pilih color tone tu macam mana, nak brush tu, color tone tu macam mana, kita pilih dekat sini. Okay, yang seterusnya dekat bawah ni, okay, bawah ni kita panggil sebagai layer panel. Okay, dekat sini kita boleh layer-layerkan kita punya artwork tu. Layer pertama background dia, canvas dia tu, atas tu kita akan letak kita punya gambar, lepas tu kita letak editing, touch up, so akan jadi satu gambar yang menarik. Okay, kita akan go detail lagi pasal layer ni kemudian. Okay, yang kemudian kita kat tepi sini adalah ini namanya tools bar. Okay, tools bar ni dia sangatlah penting. Kalau kita tahu, student yang faham apa itu tools bar, tahu macam mana nak gunakan tools bar ni, dia tak payah dah guna software lain. Dia dah pakai Photoshop je, dia dah mahir dah segala benda. Sebab dekat tools bar ni dia boleh buat macam-macam benda dekat sini. Dekat sini ada lebih kurang dalam 20 lebih jenis toolbar, 20 jenis ikon yang akan menunjukkan dan membenarkan awak semua membuat manipulasi yang berbeza menggunakan tools bar kat sini. Okey, so saya akan fokuskan mengenai tools bar sebab tools bar ni orang kata yang paling penting dalam Photoshop. Okay, so tools bar ni apa? Okay, tools bar ni dia ada beberapa ikon. Kalau kita tengok sini, so ikon ni membenarkan kita untuk manipulate gambar, untuk move gambar, untuk retouching gambar, untuk paint gambar, draw dekat gambar. So dia akan memberikan efek yang kita nak manipulasi kat gambar tersebut. Okay, kalau kita boleh bahagikan tools bar ni, dia ada beberapa lah bahagian. Yang pertama kita ada move and selection tools. Okay, kita ada crop and slice tool, kita ada measurement tools,
retouching and painting tools, kita ada drawing and type tools, and kita ada navigation tools. Okay, I will go through guys one by one about this tool because saya faham, cikgu apa ni tool saya tak faham ni, saya baru first time join cikgu, macam mana saya nak faham ni semua. Okay, tak apa, saya go through one by one untuk adik-adik semua. Okay, adik-adik kan semua muda-muda lagi kan. Okay, let's go. Okay, so sebelum saya start, saya nak dengar suara. Masih lagi semangat ke? Semua bisa dengar suara? Kalau masih semangat, jadi hi. Hai. Hai. Alah, sedihnya hi. Macam tu je. Hai. Hai. Okay, semangat. Hai. Okay. Hai. Wow. Ramai remaja dalam ni. Okay. Mari kita teruskan dengan seterusnya. Okay. Tadi cikgu ada mention pasal selection tools, the move selection tools, kategori pertama kategori pertama, okay. Yang mana saya ada tandakan dengan tanda purple ni, itu menunjukkan ikon pertama, ikon yang ada dekat sini. Tapi bila kita right click dekat ikon tu, akan keluar lagi selection yang lain. Okay. Contoh yang pertama, kita ada move tool. Move tool tu yang pertama tu lah. Okay, atas ni panggil move tool. And then kalau kita tekan yang bawah ni, rectangular marquee tool ni, okay, marquee tools, dia akan keluar lagi beberapa selection untuk elliptical, untuk single column marquee, untuk single row marquee. Okay, these all tools akan ada different orang cakap different kegunaan. Okay, bukan semuanya sama. Okay, alright. Nak tahu yang mana yang nak guna untuk tugasan anda, kena follow kelas. Okay, I will go through next one. Kita ada lasso tools. Jadi kat sini ada lasso yang tanda macam orang kata cowboy punya tali tu kan, lasso tu. Okay, ini lasso tools. Dekat lasso tool ni, bila kita right click akan keluar selection dua, iaitu polygonal lasso dengan magnetic lasso. Okay, yang ketiga kita ada quick selection, iaitu yang gambar kat sini, quick selection tools tu. Bila kita klik, dia akan keluar magic wand. Okay, magic wand ni untuk kita buat selection, untuk kita pilih. Contoh gambar ni, kita tak suka, kita ambil gambar dengan boyfriend kita, lepas tu kita dah break dengan boyfriend kita, tak suka dah gambar dia dalam gambar kita. Kita select gambar dia, kita delete gambar dia, tinggal gambar kita je. Itu cara dia. So, sebab tu pentingnya ada selection tools tu. Okay. Alright, lepas ni boleh guna dah semua. Saya dah bagi tips kat semua ni. Okay, kita teruskan yang kedua. Okay, yang kedua kita ada crop and slice tool. Okay, dekat bahagian crop and slice tool ni ialah untuk kita buat cropping lah. Tadi kita select dan kita buang. Kita nak crop, kita nak ngam-ngam je dekat dia punya area. Kita nak ngam-ngam je dekat dia punya dalam ratio tu kan. Kita nak post dalam Facebook, kita nak buat poster kan. Kita ngam-ngam je kat situ. So this crop tools, dia bila kita klik dia akan keluar ni kat crop tools kat sini ni. Dia akan keluar tiga lagi, iaitu perspective crop, slice dengan slice select. Okay, slice select dengan slice ni dia adik-beradik lah, tapi dia ada different functions. Okay, yang keempat kita ada measuring tools. Okay, measuring tools tu dekat belah sini yang tanda ni, macam dropper ni, macam dropper yang kita letak ubat tu kan, yang tu nama dia eyedropper. Bila kita klik dekat eyedropper tu akan keluar lagi 5, iaitu 3D material eyedropper, color sampler, ruler, note dengan 1, 2, 3 count. Okay, kita panggil dia 1, 3 count lah. Okay, so kita tengoklah kalau kat note tu measuring tools, of course kita nak ukur. Masa kita nak buat canvas tu kita dah boleh set dah ukuran dia macam mana. So kalau kita nak edit untuk print banner, kita boleh edit dekat sini canvas dia, asas dia, gunakan ruler yang ada. Nak print banting, kita gunakan kat sini. Nak print kat baju pun kita boleh buat kat sini. Okay, dan khas untuk fotografer, kalau nak belajar macam mana nak buat album kahwin pun boleh buat dekat sini. Kita setkan canvas dia berapa, album awak tu besar mana. Okay, seterusnya, yang ni memang semua orang kena pakar. Okay, yang ini namanya retouching tools. Okay, yang ni untuk kelas advance lah, retouching tools ni. Kita belajar, yang ni semua orang suka ni. Part-part nak bagi peloles muka, bagi lipstick merah, bagi mata besar, bagi mata tu bertukar warna biru, warna hijau, warna oranye kan, rambut tu blonde. Kita boleh buat dekat retouching tools ni. Okay, dekat bahagian retouching tools ni, dia ada beberapa lagi point. Yang pertama, kalau kita klik dekat gambar yang ni, yang gambar macam band-aid ni, gambar macam band-aid, macam plaster tu, iaitu nama dia spot healing brush. Okay, so spot healing brush ni
Bila kita right click akan keluar lagi beberapa selection iaitu healing brush, patch tool, content aware dengan red eye tool. Okay, so all of this tool di bawah spot healing brush. Yang kedua kita ada clone stem. Okay, clone stem ni lah dekat bahagian retouching jugalah. So dia ada pattern stem lah, kita ada eraser. Dan bila kita right click akan keluar background eraser dengan magic eraser. So apa beza dia? Dia lebih kurang je eraser. Eraser kita tahulah, kita tahu asas tu kita tahu okay, eraser ni apa? Pemadam. Okay, untuk memadam lah. Memadam apa? Memadam layer-layer yang kita tak nak ni. Macam tu. Okay, yang seterusnya kita ada blur tools. Okay, blur tools dekat bahagian sini. Okay, blur tools ni untuk, dia ada dua lah. Satu untuk sharpenkan gambar, satu lagi tu untuk smashkan gambar tu. Smash tu bagi dia nampak kurang, kalau smash ni dalam bahasa Melayu comot. Dia macam comot kan. So smash ni untuk bagi dia kurang sharp sikit macam itulah dekat bahagian blur tools. Yang kita ada dodge. Kita ada burn dengan sponge. Okay, so sponge ni semua ni di bawah retouching tools. Okay, kita move on. Seterusnya, okay, yang ni kita berada di bawah painting tools. Ni untuk bagian-bagian orang yang graphic designer mesti kena tahu apa benda painting tools ni. Okay, so for those yang mungkin nak belajar Photoshop tapi mungkin nak belajar lagi pasal poster ke apa ke, dekat sini pun ada. Okay, dekat sini kita ada painting tools. Dekat bawah painting tools ada beberapa lagi brush. Yang pertama sekali kita go to brush yang standard brush. Okay, bila kita right click dekat brush tu, dekat area sini. Okay, dekat area sini brush ni. Okay, dekat area brush ni dia akan keluar lagi beberapa selection iaitu pencil, color replacement dengan mixer brush. Okay, so all of this brush ada different function, different fungsi yang berbeza. Okay, untuk serve the purpose kita nak edit tu. Okay, apa dia punya setiap tools tu nak go details tu kena join kelas. Okay, yang seterusnya kita akan tahu pasal history brush. Okay, history brush ni apa? Brush apa bersejarah? Tak, dia bukan bersejarah. Dia ialah pasal layer yang sebelum tu kita nak removekan dia. Kita nak removekan background layer. So, sebab kerja kita tu dia akan berlayer-layer tau. So kita nak removekan brush yang lama tu, kita akan brush off dia. Dia macam eraser lebih kurang. Okay. Dan yang ini favorite tool saya iaitu gradient tools. Okay, kat gradient tool kat sini ni, yang macam gambar TV ni, macam gambar filem tu kan. So gradient tools ni dia ada lagi dua jenis tools kalau kita right click, iaitu dia ada paint bucket tools dengan 3D material drops. Okay, so all of these tools dia berada di bawah kategori painting tools. Okay, alright. Kita ada juga satu lagi di bahagian drawing and type tools. Okay, dekat sini. Okay, dia tak banyak, drawing ni ada 4 je. Okay, so 4 buttons, tapi 4 buttons tu bila kita klik akan ada beberapa kategori lah kat bawah dia. Yang pertama kita ada pen ni akan ada preform pen, add anchor point dengan delete anchor points. Dua-dua ni lebih kurang samalah dia punya function. Okay, dia add anchor dengan delete anchor lah. Kemudian kita ada convert points. Dan untuk horizontal types, yang ni untuk typing. So kita nak dah edit poster tu kan, kita nak poster kahwin lah kalau contoh kan. Okay, perkahwinan, weddings of contoh weddings of side and Syahira contoh kan. Okay, so weddings of Syed and Syahira kita nak letak kan. So kita boleh letak dia punya typing, so dia punya font tu dekat bahagian horizontal tab ni. Kita klik kat sini, so kita boleh type. Okay, so bila kita klik kita ada pilihan nak horizontal ke ataupun kita nak vertical punya type. So ada beza lah. Horizontal tu dia memanjang lah tulisan tu. Kalau vertical dia akan menurun, menegak dia punya typing tu. Lepas tu dia ada mask untuk type lah. So dia ada mask pun sama juga, ada horizontal dengan vertical. Okay, dan kita ada path selection. Path selection ni untuk direct selection, kita boleh direct select kita nak yang mana dekat bahagian drawing tu. And then kita ada rectangle tools. Okay, rectangle tools ni kita panggil sebagai kalau kita nak buat shape ke dalam tu kan. Oh wow. Kalau kita nak buat shape ke apa ke, kita boleh right click kat sini, akan keluar lagi beberapa selection. Kita ada rounded rectangles, ellipse, polygon, line dengan custom shape. Custom shape ni kalau kita nak buat line selain daripada bentuk-bentuk yang dia dah bagi, macam rounded, ellipse, polygon dengan line ni kan, kita nak buat bentuk lain. Okay. Last sekali, dekat sebahagian bawah ni, kita ada navigation tools. Okay, navigation tools ni, dia ada hand tools yang mana kita boleh grab
kita boleh grab dan kita boleh tarik gambar tu, nak tengok nak lagi fokus ke macam tu ke, kita boleh gunakan hand tools ni. Sebab hand tools ni dia boleh rotate gambar tu, rotate view dia, okay. Dan yang kedua ialah zoom tools. Zoom tu ni yang gambar kanta ni kat bawah ni. Okay, gambar kanta ni untuk kita zoom in lah, kita nak zoom in artwork kita nak zoom out artwork kita tu, kita gunakan tool zooms. So all of this tool dia berada di Photoshop punya area, dan bila kita klik tu kita tengoklah kita nak guna untuk apa. So that's why kita kena ada knowledge setiap tools ni boleh bagi kita apa, boleh bantu kita untuk manipulate apa. Itu pentingnya tools dalam Photoshop. Okay, betul ke cikgu kalau kita right click akan keluar panel yang lain? Okay, tengok ni saya bagi contoh kat sini. Contoh saya right click dekat gambar ni, marquee tool ni akan keluar rectangle marquee tool, elliptical marquee tool, akan keluar single row, akan keluar single column. 4 tak boleh keluar. Yang ni pun sama, bila saya nak type, saya right click akan keluarkan yang line-line ni juga. Bila saya tekan dekat bucket ni, gambar bucket ni, okay, dia akan keluar untuk gradient tool, pen bucket dengan 3D material drop tools. Okay, so ni nampak macam wow, ada 20 jenis icon je, tak banyak dalam Photoshop. Tapi bila kita right click akan keluar macam-macam lagi yang boleh kita manipulasi dengan menggunakan Photoshop. If you learn the right way, you get the right knowledge, you boleh buat macam-macam dengan Photoshop ni. Okay, itu saja daripada sesi saya. Untuk sebarang pertanyaan boleh tanya nanti dekat lepas kelas nanti, kita ada sesi, boleh tanya dekat sana ramai-ramai. Okay, alright, kita carry forward bengkel ni dengan tenaga pengajar yang seterusnya. All over to you, Cikgu Ira. Cikgu Ira, silakan. Hello, Assalamualaikum. Dah selamat petang semua. Okay, apa khabar? Harap semua sihat Okay, saya tengok kat sini 95 peserta. Okay, 95 peserta daripada kalangan pelajar fotografi jenis remaja sendiri, tuan-tuan dan puan-puan daripada jauh. Saya dengar daripada Melaka. Ada ke daripada Melaka? Daripada luar, daripada Kuala Lumpur ada tak? Selangor? Angkat tangan. Johor. Wow. Siapa dari Johor? Say hi. Wow, Sarawak. Sabah Sarawak. Anyone? Wow. Pasir Gudang. Hai Zari. Hai Siti Tola dari Pahang. Terbaik. Kota Tinggi. Wow, Perak. Hai orang Kota Tinggi. Wow. Hai. Hai Syafah. Welcome Sabah. Welcome semua. Alright. Terbaik semua. So yelah, bila saya kata pasal ada lain negeri ramai daripada ada yang Kota Tinggi, daripada Johor, daripada Sarawak, Sabah. Banyak sebenarnya student kita malam ni, Cikgu Muni, Cikgu Lan, Cikgu Syukri, ramai sangat-sangat. Memang terbaik. Banyak betul. Selalu daripada KL je. KL nak sekarang pun pandemik tak boleh jumpa. Ada Cik Tal dalam ni. Ada Cik Tal. Saya tengok pun sebenarnya ada anak beranak Damia dan Puan Jamie. Puan Jamie kita. Saya tahu. Sebab tengok ada background tu sama. So saya kata rasa ada beranak ni. Anak beranak ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda, terbaik. Apa orang kata macam PDPR lah, sama-sama masuk kelas kan. Okey, hari ini 96 orang. Okey, terbaik, alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis, iaitu Cikgu Syukri, dan juga saya rasa ada pengurusan ketua pengurusan kita iaitu Puan Zrina. Selamat datang, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Saya bangganya semua hadir, walaupun dalam waktu pandemik ni tak menghalang awak untuk menerima ilmu dan mempelajari ilmu dengan secara percuma. Belum lagi ada kelas secara umum secara percuma ni. Kalau ada pun boleh bagi tahu saya lah. Okay, alright. So kita akan teruskan. Rasanya remaja-remaja purba atau remaja-remaja yang orang kata lama ni suka bab-bab macam ni. Okay. Sekejap ya, saya share screen. Okay, nampak skrin saya Kalau nampak. Nampak.
Nampak cikgu. Nampak. Macam zaman apa, Piramli, kalau tak nampak maknanya sambung dah Edit sendiri. umur cikgu. Apa ni, saya tak nak sambung kata apa tak nampak. Okay, kalau tak nampak tu bagi tahu saya akan adjust balik. Okay, alright, bismillahirrahmanirrahim, saya akan teruskan. Alright, tadi kita dah belajar pengenalan berkenaan dengan jenis remaja, berkenaan dengan apakah itu Adobe Photoshop. Ada orang cakap tadi, saya tengok komen, Adobe Photoshop tu apa cikgu? Photoshop tu apa? Kedai gambar ke? Betul lah tu. Maksud dia dalam bahasa Melayu adalah kedai gambar. Tapi mostly kita kat sini kita kepada editing. Macam mana kita, kalau untuk the basic one, kita masuk dalam bidang fotografi, Photoshop ni adalah orang kata kamera kan. Lepas tu dia kena ada macam sepupu atau saudara dia dekat sebelah. Orang kata untuk mencantik dan mewowkan lagi gambar anda tu. Okay, alright. Macam saya sekarang ni, saya akan fokuskan kepada hitam putih. Gambar hitam putih ni. Kalau zaman-zaman nostalgia kita dulu kan, kalau tengok gambar lama kan, gambar-gambar lama mak ayah kita atau mungkin gambar-gambar zaman Piramli. Gambar black and white. Memang tak ada lagi orang kata colour. Yang ada colour cerita apa? Laksamana Hang Tuah rasanya. Yang pertama. Diorang mana tengok Cik Gira, diorang semua remaja. Alamak, ya ke? Alamak, saya apa-apa. Saya sebenarnya kan, walaupun saya remaja ataupun mungkin ada remaja-remaja yang bawa, ada yang layan sebenarnya. Jadi saya layan. Okay, alright. Kita teruskan. Alright, untuk black and white fotografi ni, okay, macam sebelah ni adalah contohlah. Macam mana kita nak editing. Yelah, tengok gambar macam-macam colour. Cikgu, try lah. Try lah. Cikgu, saya nak buat hitam putih lah cikgu. Nampak macam nostalgic. Apalagi gambar-gambar saya waktu muda dulu. Wah, itu. Contoh tu mak awak cakap lah, bukan awak cakap. Okay, alright, seterusnya. Okay, macam tu saya akan tunjukkan kat sini macam mana kita nak editing gambar ayam ni. Cikgu, tak ada gambar lain ke? Okay, ni je lah gambar yang menarik. Kata gambar yang macam kita orang kata sesuai untuk kita buat black and white. Black and white ni tambah lagi bila waktu pandemik ni kita tak boleh balik kampung kan, dah 2 tahun tak balik kampung, kita buat dekat gambar kita punya gambar atuk nenek kita, lepas tu kita buat black and white. Kan cantik tu kan, walaupun nampak sekarang ni kita boleh bermacam-macam dengan colour apa semua kan, dan mungkin boleh nampak nenek kita nampak lagi flawless, lagi comel gitu. Orang kata gunakan brushing tools yang Cikgu Muni ada tunjuk tadi. Kan, alright. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak edit black and white. Okay, ada 2 cara. Sebelum kita nak, siapa yang ada Photoshop boleh try lah. Okay, yang saya sekarang ni version Adobe Photoshop 2020. Sekarang ni, kalau sekarang ni ada yang pakai 2016, 2013, 2010 atau mungkin bawah-bawah lagi. Sebenarnya tools-tools yang dekat sini tak pernah berubah. Saya cerita kat awal, tools dekat sini tak pernah ada yang berubah. Semua sama je. Okay, kalau misal kata saya ajar ni ada cakap, alah sekarang dah 2020, insecure lah cikgu pakai 2020. Tak, saya pakai 2017 punya. Tak ada masalah. Boleh je pakai sebab apa, semua Adobe Photoshop sama. Mungkin ada beberapa tools yang mungkin ada penambahan. Nanti kita akan datang, nanti kita akan tunjukkan. Okay, untuk sesi yang seterusnya. Alright, sebelum kita nak edit, kita kena make sure kita buat background copy ni. Misalnya kata kita tersalah edit ke apa, kita ada backup. Okay, contohlah kita buat sekali. Alright, buat sekali, okay. Ya duplicate dah ya. Kata kat sini background copy, so terpulang lah semua nak tulis nama sendiri ke apa ke atau layout pertama ke, terpulang. Tapi saya selalunya background copy je lah. Right? Okay, dah ada dah. Okay, dekat sini yang belah kanan ni, kalau yang perasan, yang nampak ni, kalau yang belah penimbang ni, belah penimbang ni ada black and white. Ada nak tulis kat sini black and white kan? Okay, kita ada satu dekat sini. Okay, sekarang ni ada satu adjustment dia, satu dekat sini dan satu lagi dekat image. Boleh tekan image. Tak boleh juga. Kalau misal kata jadi macam saya tadi kan, cikgu saya tak boleh tekan lah cikgu. Tekan dulu gambar ni. Dia dah keluar apa titik-titik ni kan, titik-titik biru ni, baru tekan image, adjustment dan pergi kepada black and white.
Jadi dah dia black and white. Nampak? Bunyilah senang black and white ni kan. Rasanya kalau rasa nak try tu boleh lah. Okay, right. So apa yang melibatkan pula red, yellow, green dan cyan dan beberapa colour lagi ni? Okay, saya nak cerita kat sini. Walaupun dia hitam putih tapi dia melibatkan beberapa colour. Colour sebelum kejadian hitam putih ni, yang sebelum awak edit ni. Okay, contoh macam tadi sebelum awak tengok, dia warna apa? Yang apa dia punya warna ayam ni. Ada yang warna oranye, ada yang warna coklat belakang dia, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, betul? Tapi lepas awak editing, okay, lepas awak edit, dia akan melibatkan colour ni. Contohlah kalau kita nak usik pada warna merah, okay? Warna merah dia akan dia akan fokus pada warna merah je. Okay, saya tarik sekejap saya tunjukkan cara penarikan kepada warna merah. Nampak? Nampak dia punya colour kan. Sampai tak nampak detail kan. Okey, saya pergi lagi ke bawah lagi. Ke bawah pula, ke kiri pula. Nampak gelap dia. Efek dia. Okey, sebab tu bila contohlah macam kita nak edit ni, kita jangan terlalu over editing. Maknanya, memanglah hitam putih. Lepas tu sekali buat, tu dia hitam sampai tak nampak detail ayam ni pun tak nampak. Jangan sampai macam tu. Okay, kita macam sedap-sedap rasa macam contoh kalau kita masak pun kan, walaupun Maggi, contohlah kita tak pandai mahir masak tapi agak-agak, contohlah kita tanya mak kita kan, mak nak masak ni berapa garam, agak-agak je. Orang kata sedap mata memandang kalau masak sedap rasa je. Sedap rasa, secukup rasa, orang kata sedap-sedap lah tu. Kalau macam Photoshop ni sedap mata memandang, agak-agak macam tanya mak, okey tak mak gambar nenek ni? Mak kata okey. So kalau okey lah. Kalau kita editing nak usik-usik apa semua. Sama juga dengan colour-colour yang kat bawah tu. Kalau melibatkan warna kuning, dia akan usik yang warna kuning saja. Dia tak akan usik benda lain. Maksudnya dia tak akan usik colour-colour yang berkaitan. Kalau merah-merah je lah. Okay, alright. So seterusnya saya akan libatkan berkenaan dengan adjustment. Contohlah brightness dan kontras ni. Okay. Selalunya black and white dia akan usik dua benda je. Tadi daripada image ke black and white dan seterusnya kepada brightness dan kontras. Belum lagi lah nak usik, nak tambah macam ada saya naik ayam kat sini ke, itu manipulasi. Itu manipulasi, itu orang kata bab lain pula. Okay, kepada brightness pula. Brightness ni adalah untuk kita terang dan gelapkan gambar. Macam contoh gambar awak tu, takat gambar terlalu gelap. Contohlah gambar awak, takat gambar, gelap lah. Saya nak terangkan sikit, boleh tak cikgu? Boleh, awak tarik je. Sedap mata memandang. Tapi kalau awak tarik sampai sini boleh. Tapi tak nampak dah detailnya. Agak-agak je. So sama juga dengan kontras. Kontras ni, saya nak cerita kat awak, ibarat macam awak pakai, mungkin ada yang kat sini ada yang pakai iPhone, ada yang pakai Android, betul? So macam perbezaan antara iPhone dan Android lah. Kalau misalnya kata kontras ni, cuba tengok kalau perbezaan kalau kita takat gambar selfie, pakai Vivo atau mungkin brand-brand yang lain dengan iPhone. iPhone ni dia orang kata macam jujur sangat. Macam saya pun kadang-kadang, alamak gambar terlalu jujur. Orang kata terlalu jujur sampai nampaklah segala jerawat, jeragat semua kat muka. Itulah dia. So ni untuk kontras ni adalah untuk nampakkan lagi dia punya. Contoh kalau potret kan, potret boleh nampakkan lagi ketutan mungkin wajah tu. Rasanya macam tu tak seberapa sesuai lah. Kalau misal kata awak nak kurangkan, awak boleh kurangkan. So dia akan kurangkan kontras tu. Saya zoom sikit. Zoom sikit lah, lagi nampak. Lagi nampak Cik Yam kita ni. Okay, alright. Contoh kontras dekat cik ayam kita ni, memang kita gambar memang dah sharp memang dah sharp. Lepas tu kita tarik agak-agak lah, nampak macam agak-agak macam okey, seronok, apa semua sedap. Okey dah, tekan okey lah. Right, tekan okey dan kemudian sekarang ni saya gunakan kalau ada keyboard, control tolak. Kalau nak zoom in, control plus. Kalau nak tolak, kalau nak zoom out, control, kalau nak ke depan,
Mana zoom in, kita kena control plus. Ataupun kalau nak zoom out, control tolak. Itulah. Right? Okay. Ada yang, kalau misal kata ada yang nak tanya ke, mungkin ada yang macam nak curious nak bertanya ke berkenaan dengan ni. So tak ada masalah. Untuk akhir program ni, kita boleh bertanya. Okay? Banyak nak tanya. Okay? Right. Ni antara, ni saya dah edit lah. Okay? Dari waktu di mana saya buat, nampak macam postcard kan. Macam style postcard. Di mana ni postcard. So style macam, saya shoot gambar ni di Tasik Banding lah. Tasik Banding siapa tahu di Perak. Di Perak. So pada tahun 2019, dan tu kita boleh keluar pergi mana-mana, boleh berentas. Okay, alright. Okay, seterusnya kepada gambar. Macam mana kalau gambar haiwan? Okay, gambar haiwan. Ni gambar manusia pula. Gambar portrait lah selalunya. Selalunya gambar hitam putih ni, kalau macam gambar close-up ni sesuai untuk hitam putih. Nampak cantik kan? Orang kata, alright. Okay, sama juga saya punya adjustment. Cuma saya akan tunjukkan pula adjustment dekat sini. Beza tak dekat yang saya tunjuk dekat image tadi? Okay, alright. Ni saya dah buat dah macam biasa. Kita kena buat background copy dulu. Alright. So, kita tekan dekat sini. Dekat adjustment ni ada hitam putih. Dah tulis kat sini dah. Tekan je. Sama juga, sama je dia punya setting dekat image tadi dalam black and white sama. Tak ada masalah. Okay. Dia punya function tak ada beza apa. Okay, cuma dia macam menambah lah. Kadang kalau dulu kita kena tekan always dekat sini. Sekarang ni dia dah bagi dah button-button dekat sini. Atau mungkin ada penambahan lain dekat sini. Right? So kalau macam misal kata ada bersentuhan dengan warna kuning. Dia akan sentuh dengan warna kuning. Nampak? Perbezaan dengan warna kuning tu. Right? Kalau hijau-hijau lah. Nampak? Tapi kita agak-agak je sampai jadi macam distort tu macam ada macam pecah-pecah tu tak perlulah. Kita agak-agak je. Juga. Okay, right. Ni seterusnya sama. Okay, agak-agak kita macam nampak cantik. Okay dah. Orang kata tak adalah saya nak puji gambar ni apa cantik. No lah gambarnya cikgu. Gambar saya tak cantik ke? Tak adalah. Rasanya macam orang kata sedap mata memandang. Kalau kita rasa macam kalau kita jual, kalau kita jual gambar ni ada harga. Macam tu lah, contoh. Okay. Ni seterusnya, ni mostly gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar daripada saya sendiri. Di mana saya banyak buat trip dan seterusnya adalah gambar saya pergi travel sendiri ke Osaka. So selalunya Istana Osaka ni sebenarnya dah lama. Istana Osaka ni dah lama, so kita nak buatkan nampak anak cikgu, boleh tak saya nak buat hitam putih? Boleh je, tak ada masalah. Dah jadi dah hitam putih. Okay, sama juga yang saya tunjuk tadi tak adalah terlalu macam terlalu banyak. Okay, tools pun tak terlalu banyak pakai. Yang tadi tu just basic di mana awak belajar beberapa tools. Okay, alright. So itu saja rasanya daripada saya. Kalau misal kata ada apa-apa soalan. Rasanya itu je daripada saya. Maknanya untuk black and white ni tak tahulah, mungkin ada yang berminat. Kalau nak tukar warna sepia boleh, sepia pun boleh, tak ada masalah. Sepia tu macam warna coklat-coklat sikit. Saya tak ada contoh gambar kat sini. Kalau ada tu mungkin saya boleh tunjuk. Tapi untuk kali ni kita akan sharekan berkenaan dengan black and white dulu. Black and white tu kira macam basic lah sebelum kita dengan colour. Kan zaman piramid dulu, masa-masa manis, cewah kita. Senyum pun Jamie kita. Okay, alright. Yang lain saya tak tahu masih ada ke kalau tengah makan ke kan. Masa maklum dah pukul berapa dah. Mungkin ada yang kelaparan dengar kan. Okay, tak apa. Tapi saya bangga dengan semua. So kita akan pass kepada cikgu seterusnya, itu Cikgu Syafiq kita. Untuk yang ni pun mungkin ada yang berminat. Okay, berminat memang cantik lah. Orang kata kalau nak nampak gambar nampak macam tak apa comel, nak comel lagi. So Cikgu Syafiq kita akan menyampaikan. Silakan Cikgu Syafiq. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alright, terima kasih kepada Cikgu Ira dan cikgu-cikgu yang lain. Okay, so sesi yang terakhir bersama dengan saya, Cikgu Syafiq. Saya kenalkan diri dulu sebab mungkin ada yang macam tak kenal. Okay, so memang ada yang
Saya tahu ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal, muka-muka baru. Okay, nama saya adalah Muhammad Syafiq bin Musa. Saya adalah alumni Genius Remaja, atau dulu dikenali sebagai Perkasa Remaja, tapi sekarang dah tukar kepada Genius Remaja. Dan saya juga adalah alumni UiTM untuk Diploma in Photography and Creative Imaging. Dan saya sekarang telah bekerja di sebuah syarikat tekstil terbesar di Malaysia, iaitu di Jekyll. Kalau korang tahu Jekyll, ingat kain, ingat Jekyll. Okay. Saya bekerja sebagai fotografer, sebagai photo retoucher, sebagai videographer dan juga video editor. Okay. So itu saya nak kenalkan diri lah. Okay. So hari ni saya punya bahagian adalah untuk kita belajar retouch. Korang pernah nampak tak gambar-gambar macam orang tu flawless, muka orang tu cantik sangat, putih, meletup putih dia memang putih sangat, badan langsing, okay. Dalam Photoshop ni juga adalah satu-satunya gambar yang kita boleh ubah sesuai diri kita sendiri, kita boleh ubah diri kita, bukan ubah ciptaan Tuhan yang betul-betul, cuma dia just untuk kita ubah bagi nampak macam cantik sikit lah. Okay, so kita boleh fokus pada skrin yang Cikgu Jibam, Cikgu Syafiq akan share. Sekejap. Okay, Photoshop ni memang seronok bila kita dapat belajar macam-macam. Sebab kita boleh ubah benda, start gambar tu kita boleh ubah jadi apa-apa benda sekalipun. Okay, contoh awak nak letak awak diri awak, tapi awak nak letak background tu awak dekat London. Boleh, tak ada masalah. Sebab Photoshop ni dia mengubah semua benda. Dia boleh mengubah semua tu. Okay, kita dah share. Okay, sekarang kita buka kepada Photoshop. Okay, anda dapat lihat. Okay, gambar ni adalah, kalau korang kenal, ini adalah Shah Al-Yahya. Okay, ni yang apa cikgu pernah ambil lah kat Jekyll lah untuk gambar katalog untuk baju kurung daripada Jekyll. So hari ni kita akan belajar cara-cara nak retouch dia, okay. Macam Cikgu Murni dah share tadi, dia dah share cara menggunakan tools yang ada, okay. Okay, kita dah, sorry cikgu nervous sikit. Okay, first kita kena buat untuk kita belajar retouch, okay. Kita kena pastikan kita duplicate layer, okay. Kalau anda dapat lihat di skrin belah kanan anda, ada duplicate layer. Okay, right click dekat gambar layer pertama ni. Okay, duplicate. Tak kisah awak tekan apa, just cikgu tekan background copy saja. Okay, pastikan dekat bahagian layer, pastikan ada kunci kat sini, ada mangga kalau perasan. Sebab dia tak boleh zoom lah, cikgu tak boleh nak zoom terlalu dekat. Okay, harap korang boleh, screen phone ni korang boleh zoom je dekat bahagian layer ni, dekat screen belah kanan anda. Okay, so pastikan ada ni sebabkan untuk mengelakkan contoh bila awak dah retouch, awak dah cantikkan dia, tiba-tiba tercacat sikit. So awak nak tercacat dia teruk sampai awak rasa macam fade up, so awak boleh saja delete yang kita copy ni, ataupun kita boleh tutup. Okay, kalau anda perasan dekat sini ada bahagian mata, okay, mata satu ni untuk kita tutup gambar selepas editing. Okay, so sekarang kita nak retouch. Okay, kita nak retouch bahagian muka Shah Al-Yahya, okay. Okay, cara menggunakan contoh kita nak zoom tadi, okay, ni gambar full okay, ini adalah gambar full. Kita nak zoom, kita boleh gunakan tools, anda boleh tengok di screen belah kiri anda, iaitu zoom tool. Okay, zoom tool ni kita boleh tekan dekat objek yang kita nak, tempat yang kita nak retouch tu, okay, kita nak edit dia bagi cantik. Okay, zoom lagi. Okay, lepas tu contoh kita nak fullkan muka dia, boleh ambil dekat atas tu, hand tool, okay, menggunakan hand tool. Okay, kita nak tarik dia ke atas sikit, klik dia, naik atas sikit, okay, tu kita nak zoom lagi. Okay, anda juga boleh gunakan zoom menggunakan shortcut iaitu Ctrl+, okay, Ctrl tambah untuk bahagian zoom dan Ctrl tolak untuk zoom out. Okay, so kita nak retouch muka Shah Al-Yahya. Okay, pastikan layer anda adalah anda menggunakan layer copy tadi. Okay, bukan layer original. Okay. Okay, nampak tak di bahagian dagu ni ada macam mungkin jerawat something like ni. Okay, sekarang kita gunakan, kalau boleh tengok skrin belah kiri anda, kita cikgu menggunakan patch tool. Okay, kita boleh menggunakan spot healing, brush tool ataupun patch tool, ataupun ada satu cara adalah menggunakan
clone state tool. Okay, ni ada 3 cara untuk kita nak retouch muka kita jadi cantik lagi. Okay, dan dalam Photoshop juga korang juga boleh make up diri korang sendiri. Okay, cuma cikgu tak boleh ajar sebab dia terlalu advance. Okay, nanti ambil masa yang lama. Kita buat sebaik mungkin. Okay, kat Photoshop juga kita boleh make up diri kita sendiri. Tak payah macam dia ibarat macam korang main TikTok tapi ada filter. Tapi dekat sini pun kita boleh buat. Dia memang dah retouch, dah siap-siap cantik lah. Okay, itu orang panggil retouch. Okay, so cikgu nak ajar cara-cara nak kita retouch, kita menghilangkan parut ke, parut jerawat ke, apa ke. Okay, so ini kita nak hilangkan kat dagu ni. Cikgu menggunakan patch tool. Okay, cikgu lukis dia dekat bahagian situ saja, ambil bahagian situ saja. Dan kita kena drag dekat kawasan yang lebih kurang sama dan tidak mempunyai sebarang jerawat ataupun yang ni lah broken sikit muka tu. Okay. Okay, kalau anda dapat lihat. Okay, cikgu zoom lagi. Okay, tadi kat sini ada something. Kita tengok tu. Before, after. Okay, kita telah menghilangkan. Okay, kita try lagi. Kita hilangkan dia. Okay, selain dalam contoh muka Syaleh ni sebenarnya dah bersih tau. Okay, tapi kita nak hilangkan juga. Okay, contoh kita ambil kat pipi ni. Kita cikgu tukar juga. Kita menggunakan spot hailing brush tool. Okay, kita macam main brush, kita lukis dia. See, dia dah hilang. Okay, ni cara-cara untuk kita hilangkan parut ke, kesan-kesan kotor kat muka ke, kalau dia tak perasan. Okay. Muka Syah dia sebab dia dah make up, so dia dah cantik. Okay. Okay, ni cara-cara dia lah untuk kita main edit muka kita jadi lebih flawless sedikit. Okay, ini macam kalau boleh perasan sebab tak nampak sangat. Okay. Boleh fokus kat pipi dengan dagu tu. Before, after. Before, after. Okay, inilah cara kita retouch lah. Okay, sekarang kita buat contoh kain baju ni ada kedut. Okay, di bahagian sini. Okay, ni ada kedut. Kita nak ubah dia. Kita boleh menggunakan patch tool. Kita ambil bahagian kedut tersebut. Kita drag dekat kawasan yang lebih kurang sama. Okay, cari area yang lebih kurang sama. Okay. Okay, ni cara-cara dia main patch tool. Dia macam awak boleh retouch. Contoh baju awak kedut, awak tak nak jadi kedut, boleh saja. Ni orang panggil retouch. Okay, boleh nampak beza dia. Before, after. Okay. Okay, sebab dia dah, ini cara dia lah untuk kita jadi elok terus. Betul, okay. Ni cara-cara dia, okay, kita dah ada cantik dia. Lepas kita nak, okay, gambar sebenarnya, start gambar, dia ada, dia sharp, cuma kita nak tambahkan sharpness dia. Kat saya yang tua ni boleh tak nampak macam orang 20 tahun? Boleh, dekat Photoshop ni tak ada benda yang mustahil. Semua benda boleh ubah. Okay, kita boleh ubah jadi muda balik pun boleh. Gambar yang lama pun boleh jadi baru balik. Boleh. Gambar yang black and white pun boleh jadi RGB ataupun yang ada colour. Okay, cuma dia punya taktik dia agak sukar lah sebab tak semua orang boleh lepas untuk buat benda tu. Gambar yang lama jadi gambar baru. Okay, so kita tengok. Okay, kalau boleh fokus. Okay, kita tengok kat mata saja, fokus kat mata. Sekarang kita nak pastikan anda menggunakan layer ni lah, layer yang kita copy tadi. Okay, kita nak sharp ni, kita nak bagi dia sharpen sikit, bagi dia macam gambar tu lagi sharp sikit. Okay, kalau perasan, dia macam, kalau anda perasan, okay, tengok before. Okay. Okay, after. Okay, kalau anda perasan, before dia macam a little bit macam flawless sikit kan. Bila after dia jadi macam kuat sikit dia punya ni. Dia macam kuat sikit dia punya sharpen tu. Okay, detail dia macam lebih kuat sikit. Okay, tengok before, after. Before,
after. Okay, itu cara nak menggunakan sharpen. Okay, itu di bahagian macam nak cari sharpen tu dekat bahagian menu bar. Okay, kat bahagian menu bar tadi yang Cikgu Muni dah terangkan dekat bahagian filter. Okay, filter ni ada macam-macam, ada 3D, kita boleh buat blur gallery, distort, noise, macam-macam lagi. Okay, Photoshop ni memang khas untuk gambar. Okay, untuk gambar, untuk kita edit dia. Kalau contoh gambar tu, dekat gambar tu ada tong sampah lah contohnya. Anda nak hilangkan tong sampah tu pun boleh, tak ada masalah nak hilangkan tu. Okay. Ini contoh dah ni. Okay, tu kita nak crop, bagi dia cantik kan. Kita nak crop. Okay, kita boleh ambil tool dekat bahagian crop. Okay, di sebelah kiri anda. Okay. Crop tool. Okay, kita crop. Kita ambil bahagian. So ada, kat gambar ni belah atas tu ada macam warna coklat tu. Tak apa, kita crop. Bagi dia cantik, pastikan center lah. Okay. So kita tekan right. Okay, tekan enter lah. Okay, ni dah cantik. Dia dah before. Okay. Okay, boleh nampak before dengan after. So, okay, so sebab tadi macam saya tengok macam ada yang tadi saya nak bagi kurus. Contohnya, kita nak kuruskan lagi Syah ni. Okay, contohnya lah. Okay, kita nak kuruskan, pastikan background copy. Kita pergi ke filter, kita boleh ambil ke Lookify. Lookify ni kita boleh mengecilkan sedikit, mengecilkan sikit lah bahagian-bahagian yang kita rasa nak kecilkan. Okay. Ni contoh dekat bahagian Lookify. Contohnya kain ni kita nak bagi dia pucuk sikit, bagi dia macam bagi dia pucuk sikit. Okey, contohnya bila background awak buat berwarna putih, senanglah supaya tak nampak bila awak nak edit tu, tak ada nampak sangat yang awak nak edit. Okey, contohnya bila background awak tu ada lain-lain, kan dekat background tu ada line ke background apa ke, dia akan nampak tipu lah sebab nanti bila Lookify ni adalah untuk dia menarik objek tu menjadi lebih kecil ataupun besar. Okay, saya try lagi. Kita nak kecilkan. Okay, ni kita dah pucuk sikit. Okay. Okay, boleh tengok di bahagian sini. Before, after. Okay, itu dah dia. Before, after dia. Kita kecilkan sikit kain tu contohnya. Okay. Okay, ini gambar contoh dah siap. Dah retouch, dah cantik, dah main colour. Okay. Dah main adjustment yang macam Cikgu Ira ajar. Okay. So, kita nak sekarang, kita nak untuk yang Photoshop 2021 ataupun 2020 yang paling latest, yang further dia untuk ni, kita boleh crop background putih ni menjadi PNG. PNG, kalau anda dapat tahu, PNG ni adalah kalau perasan gambar orang tu dekat tempat macam awak, macam banner-banner awak nampak background warna lain tapi objek ada kat depan. Macam awak pernah nampak macam campaign ke dekat kerajaan ke apa kan, ada gambar menteri tapi background lain. Okey, diorang dah crop PNG. Okey, PNG tu. Okey. Dan orang panggil PNG lah, dah crop lah, dah di crop, dipanggil PNG. Okey, cara dia kalau untuk yang latest punya Photoshop, dia boleh remove background dengan cepat. Contoh, okay, kalau anda dapat tengok background putih ni, okay, mula pastikan anda dah tutup yang dekat bahagian layer. Okay, bahagian layer, tutup dia. Okay, ambil yang bahagian layer copy ni. Okay, removekan background. Tunggu sekejap, di tengah ni. Okay, see, korang dapat tengok. Oh, suara sangat sangkut ke? Mungkin sebab lain kot. Okay, kalau anda dapat tengok, background dia telah hilang. Background warna putih tu telah hilang. So, senang untuk kita nak ambil objek ni saja. Okay. Ini cara untuk jadikan dia PNG. Okay. Cara menggunakan dia untuk jadi PNG. Okay, seterusnya kita nak save, okay, cikgu dah siap retouch, dah apa semua, kita dah settle semua. So kita nak save dia, kita nak buat watermark. Yes, cikgu lupa, ada watermark. Okay, contoh awak ambil gambar dan awak tak nak gambar tu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab ada orang yang macam tu, dia akan ambil gambar daripada fotografer dan dia claim tu gambar dia. Okay, walaupun dia tak ambil gambar tu. Okay, so awak semua boleh. Okay, so kita ambil dekat bahagian text. Okay, horizontal type tool.
Okay, kita ambil kat bahagian teks dekat belah kiri anda. Kita nak tulis, okay, contoh cikgu tulis ni Jekyll lah, tulis nama Jekyll. Okay, awak nak claim, ni memang gambar daripada Jekyll, macam tu lah. Okay, awak letaklah dekat mana-mana bahagian sekalipun yang hampir dekat gambar yang subjek, objek dalam gambar awak supaya senang awak tahu itu gambar awak sebenarnya. Okay, okay, contoh ni, okay, font Jekyll ni dia terlalu macam kuat sangat. So kalau awak pernah perasan, kalau awak tengok gambar dekat Google, bila awak ambil gambar daripada Google, dia akan ada macam tulisan-tulisan dekat dalam gambar tu, ada tulisan-tulisan atau font nama fotografer ke, nama syarikat ke, Shutterstock ke, okay. So cara dia, okay, bila awak dah tengok yang awak dah tulis font dekat sini, bahagian sini, awak boleh pergi ke opacity, kat bahagian layer, belah kiri anda, opacity awak kurangkan. So dia akan nampak macam tu. Okay, cikgu ambil 29 lah. Okay, contoh yang ni lah untuk kita claim yang ni gambar kita. Sebab nanti bila orang nak edit, so dia kita tahu tu gambar kita. So bila orang tu nak, walaupun dia pandai edit, dia dah boleh hilangkan, tapi kita kena cari, kita kena buat lokasi rahsia lah untuk kita punya gambar tu, watermark tu dekat lokasi rahsia yang kita je tahu kat mana kita letak watermark tu. Okay, yang ni orang panggil watermark. Okay, kalau siapa-siapa pernah buat bisnes, tak kisahlah gambar macam mana, awak boleh letak nama awak sebagai watermark. Okay, yang itu bermakna itu awak punya gambar lah, awak punya ni lah. Okay, so kita buat watermark. So sekarang kita nak save lah. Okay, kita nak save. Dia ada save 3 cara, iaitu save under PSD. PSD ni adalah under Photoshop, iaitu Photoshop lah. So kita macam nak edit balik, kita nak gambar tu kita nak edit balik kan. Okay, kita nak edit balik, itu adalah under PSD, orang panggil Photoshop. Ataupun yang kedua adalah JPEG. Macam mana kita tahu, kalau kita tengok gambar kat phone tu semua adalah JPEG. Okay. Dan yang ketiga adalah PNG. PNG yang kita tahu, kita remove background warna putih dekat Syah tu. So dia akan ambil gambar orang tu sajalah. Dia tak akan ambil background. Okay, so cikgu nak ajar first, kita buat save under PSD. Okay, file, tekan file dekat menu bar di belah atas kiri. File, kita tekan file tu, nama, okay, contoh nama GR lah, contohlah GR. Okay, save as type, dia adalah Photoshop. Okay, ambil Photoshop dan save saja. Klik OK. Okay, sekarang anda dah save under PSD. So bila hilang ke gambar yang JPEG anda hilang ke, anda boleh pergi balik kepada PSD. Okay, for the Photoshop. File Photoshop. Okay, sekarang kita nak save dia pula under JPEG. Okay, under JPEG kita tekan save as dekat ni. Photoshop kita tukar kepada JPEG. Cari dekat file name bawah dia, save as type tu. Bawah tu kita boleh ambil JPEG, JPEG bukan JPEG 2000 ke stereo ke. Just ambil JPEG, JPEG. Okay, so kita buat ni. Contoh cikgu tulis GR ni, JPEG. Okay, anda boleh file name ni anda boleh ikut suka hati anda sebab memudahkan kerja anda untuk mencari lah. Cikgu just tulis JPEG ni supaya senang nak cari, oh ni JPEG, ni PNG sebab kita akan save banyak file, so dia memudahkan lah. Okay, save. Okay, anda boleh ambil yang ni adalah JPEG option, boleh ambil. Kalau macam low, quality low ni untuk yang macam kecil-kecil je lah, untuk gambar yang tak melibatkan skrin yang besar. Okay, selalunya anda boleh ambil medium ataupun high ataupun paling maksimum lah. Okay, tak kisah pun ni sebab dia akan gambar ni kalau kecil dia akan ada dia punya size dia. Kalau lagi kecil mungkin kalau anda perasan dalam gambar kan dia tulis 1 MB, 3 MB. Itu dia punya quality lah. Kalau macam maksimum ni mungkin ikut pada gambar tersebut. Boleh jadi 20 MB sampai like that lah. Okay, untuk JPEG kita okay, kita dah okay. Sekarang kita dah save JPEG. Okay, sekarang kita ambil save untuk PNG pula. Save untuk PNG tadi, okay. Kita buang balik. Okay, pastikan JPEG, bila nak save PNG, pastikan background tak ada background putih tadi, pastikan tak ada dia akan nampak macam kotak-kotak ni. Dia akan nampak kotak-kotak yang kecil-kecil ni. Ni kotak-kotak ni adalah ni menunjukkan yang gambar ni background sudah tak ada. Okay, so kita just ambil untuk model ni saja, iaitu Syah ni.
Cara save dia adalah export. Quick export as PNG. Okay, dia terus dekat folder yang kita nak, folder yang kita dah buat tadi. Okay, cikgu tulis PNG. Dan save. And dah boleh, dah ada dah. Okay, ini adalah folder-folder dia. Cik kalau ada perasan dekat sebelah ni, dia tulis ada type ni. Anda perasan type ni, saya cuba besarkan. Alamak ni tak ni lah. Dekat detail ni ada tulis ni. PNG type, dekat type ni. Yang ada, yang Adobe, dia tulis Adobe Photoshop. Kalau JPEG, dia tulis JPEG. Okay, yang ni gambar raw lah. So kita boleh baca kat sini juga, dekat bahagian type ni, okay. So itulah dia gambar sebelum dan selepas. Okay. Cikgu rasa cikgu punya untuk itu macam-macam lagi boleh buat kat Photoshop ni, jangan risau. Kita boleh kuruskan, kita boleh cantikkan kita boleh edit macam-macam lah. Kita boleh ada juga manipulation, photo manipulation adalah foto yang mana contoh awak semua dekat angkasa lepas, itu photo manipulation lah. Anda badan manusia, kepala alien, contohlah itu photo manipulation. Macam-macam boleh buat dekat Photoshop ni, okay. So cikgu rasa setakat itu saja untuk sesi cikgu Syafiq untuk sesi retouching di dalam menggunakan Photoshop. So kita kembali semula kepada cikgu Syukri. Okay, terima kasih cikgu Syafiq. Dan terima kasih juga pada cikgu-cikgu yang lain, cikgu Mazlan, cikgu Murni dan cikgu Ira. So memang nampak macam cepat je masanya, tapi dah hampir 10:30 malam, hampir 1 jam setengah. So saya rasa saya nak buka soalan ataupun pertanyaan untuk ni lah bengkel pada malam ni. Dipersilakan. Boleh saja type dalam kita punya teks ataupun boleh tanya soalan terus. Dipersilakan. Siapa nak tanya boleh tanya, rugi tak tanya. Cikgu. Dekat sini kita ada 98 orang. Nak tanya. Sila. Nak tanya. Ya. Macam mana nak pakai kamera raw? Okey. Kamera raw. Okey, sebenarnya kamera raw ni kalau dalam selection, dalam setting tu kita ada selection yang kategori raw plus JPEG, ada kategori raw JPEG saja, dan JPEG normal, JPEG fine. Tapi macam diperjelaskan oleh Cikgu Mazlan tadi, okey, kesesuaian untuk sesuatu gambar yang diambil ni, kita kena ambil kira saiz gambar ataupun selection untuk format gambar tu sendiri. Okey, contohnya kalau kita nak ambil gambar biasa-biasa je lah, gambar pemandangan ataupun gambar-gambar yang saya rasa boleh diperbanyakkan lagi lah. Tapi kalau penggunaan RAW sahaja, dia punya sekeping gambar ni boleh memakan byte yang tinggi. Contohnya hampir 36 byte mengikut jenis-jenis kamera. Okey. Kadang-kadang tu orang tak faham kenapa berminat sangat untuk menggunakan format RAW dalam setiap gambar yang diambil lah. Tapi sebenarnya RAW ni ada kegunaan dia, tapi kegunaan dia kadang-kadang tu untuk komersial. Contoh kebanyakan grafik design ni, kalau dia untuk industri macam buat billboard apa semua, dia perlukan gambar-gambar yang formatnya RAW. Tapi kalau gambar-gambar biasa ni tak perlu pun format RAW. Ini
akan mengganggu space memory card kita sendiri. Okey, macam mana Akmal? Okey, boleh. Boleh Akmal Akmal ada kamera ke kat rumah? Ada. Okey, kamera jenis apa? Canon. Canon berapa tu? Tak ingat lah, tapi Canon lah. Okey. Tak ingat namanya. Okey, dah lama main kamera? Dah lama. Okey. Ni kalau saya tahu kalau lama main kamera ni, saya rasa Akmal mesti ada apa kata? Tasking lah untuk apa-apa job ke sebelum ni? Job dia macam bila saya ambil gambar tu, lepas tu saya edit terus. Macam poster, saya minat macam tu lah. I see. Okay. Ini ada value lah. Saya rasa Akmal punya pilihan pun tepat juga. Untuk orang kata bila editing tu dia maksimum. Dia boleh guna maksimum untuk color ataupun sebagainya lah. So saya rasa insyaAllah Kamal boleh join kami lah untuk kembangkan itulah ilmu fotografi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Akmal. Ya, terima kasih Akmal. Okey. Okey, yang lain? Kalau saya tak boleh jawab, insyaAllah cikgu-cikgu saya yang lain tu insyaAllah dia akan membantu. Cikgu Syukri, saya nak bagi tahu dekat dalam Google Meet ni kita 100 orang, dekat YouTube kita dah 200 viewers cikgu. Terima kasih semua yang join, thank you yang view daripada luar, thank you. Okey, kalau tak ada soalan, okey, saya rasa ada informasi daripada teks ni. Okey, untuk link e-sijil ni boleh klik dekat link je lah, kat form tu lah untuk dapatkan sijil tu lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya bersama-sama tenaga pengajar jenis remaja fotografi memohon maaf sekiranya ada silap dan salah dalam bengkel ini. Okey, saya dan tenaga pengajar lain semuanya ilmu yang kami sharing ni boleh dimanfaatkan lah untuk apa-apa jua lah. Dan kami mengalu-alukan kepada semua yang berminat untuk join kelas fotografi di jenis remaja, kemungkinan besar kita akan terus belajar secara Google Meet. So, saya rasa tak ada masalah untuk kita yang jauh yang dekat ni boleh join sekali, insyaAllah. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sampai saat ini masih bersama kami. Itulah, kami tak sangka sambutan yang begitu baik sehingga yang luar jangkaan, sehingga masih ada standby list yang tak boleh masuk lagi, dan ramai student-student saya sendiri pun tak boleh masuk. Terima kasih banyak, dan saya rasa kita nak request untuk semua keluarkan muka untuk kita bergambar ramai-ramai, screenshot. Okey, boleh tak? Okey, minta tolong. Boleh. Okey. Okey, untuk segala pertanyaan insya-Allah kita ada link dalam Telegram. InsyaAllah kita akan berkongsi maklumat dan pertanyaan apa-apa saja yang boleh kita bantu dari segi bidang fotografi. Dan saya nak beritahu juga bukan hanya kelas fotografi, kelas vocal music kita ada juga, kecantikan dan pastry and cake, insyaAllah. Okey, kita get ready untuk bergambar. Saya rasa slide ni boleh off dulu kot. InsyaAllah.
kelas percuma. Sekali lagi saya nak beritahu, kelas adalah percuma. Kelas percuma. Kelas percuma. Boleh join ramai-ramai. Belajar sampai pandai. Yes. Itu dia Cikgu Syukri. Telegram tu macam mana nak join ya? Klik link dekat Klik link tu je. Klik link dekat teks tu. Okey tuan-tuan, tuan-tuan dah tunjuk muka tuan-tuan yang handsome dan cantik ni. Kita ready untuk buat screenshot. Okey tuan-tuan, ready? 1, 2, 3. Okey, one more. 1, 2, 3. Last sekali, 1, 2, 3. Okey. Sebelum tu, okey, saya nak mempersilakan wakil daripada pengurusan UKM untuk menyampaikan sepatah dua kata. Disilakan Puan Azrina kalau tidak keberatan. Saya tak buka kamera ya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan malam ni dan kepada semua yang nak join, saya ada letak message kat situ dalam chat Telegram tak silap saya, dan boleh juga layari Facebook dan IG Genius Remaja untuk update terkini dan maklumat lanjut. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Azrina. Okey, insyaAllah kita akan buka bengkel yang lain. Kita akan buka bengkel untuk adopt Lightroom insyaAllah 2.0 insyaAllah 2.0 ataupun Photoshop 2.0. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke masa. Okay guys, terima kasih semua atas support. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Have a nice day. Bye, selamat malam. Terima kasih. Bye. Terima kasih banyak. Semoga membantu semua. Selamat malam. Terima kasih perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye Nurul Hidayah. Bye Wafa. Bye Hasniza. Bye semua. Bye Suasmi. Terbaik. Bye Sari. Thank you. Bye Thank you. Nuriza. Bye-bye. Thank you. Cikgu Murni. Bye Zaria. Bye Zari. Bye. Bye Miliana. Bye Mira. Jangan lupa